In the cold quiet of space, a colossal explosion marked the birth of a new planet. Earth, a giant ball of molten rock, was born. Almost 5 billion years later, the first flourishings of life would begin a long evolution on Earth's surface. It wouldn't be long before the first man would walk upon its lush gardens. His name was Adam. Adam's descendants would cover the world, leaving behind ancient traces of their scattered existence. Archaeologists have spent centuries unearthing the riddles of our history and the fragments of olden-day civilizations. Ancient records tell of divine revelations. Dusty pages reveal wise prophets with God-given knowledge. Books of old breathe life into forgotten times. But how credible are these sources? And could the tales of history's divine revelations be far less divine? Journey with us as we uncover the legends of our past, from the first man to walk the earth to the last prophet of the people. Discover the truth about these legendary leaders of our history. And finally, come to understand the difference between divine revelation and fabricated tales. In the cold quiet of space, a colossal explosion marked the birth of a new planet. Earth, a giant ball of molten rock, was born. Almost 5 billion years later, the first flourishings of life would begin a long evolution on Earth's surface. It wouldn't be long before the first man would walk upon its lush gardens. His name was Adam. Adam's descendants would cover the world, leaving behind ancient traces of their scattered existence. Archaeologists have spent centuries unearthing the riddles of our history and the fragments of olden-day civilizations. Ancient records tell of divine revelations. Dusty pages reveal wise prophets with God-given knowledge.
InsyaAllah pada hari ini merupakan siri ketiga revolusi bahasa yang sebagaimana kita maklum sebelum ini kita berbincang di siri kedua iaitu berkenaan dengan beberapa perjanjian lama yang dirujuk oleh para ilmuwan, dan pada masa sama diterangkan juga berkenaan dengan kajian tentang bahasa. Dan pada hari ini kita akan membawa topik perbincangan yang berkait dengan kerajaan terawal dan bahasa para nabi. Dan tanpa melengahkan masa, saya selaku moderator iaitu Lutfi Hadi Mirosli, Timbalan Presiden, menjemput Ustazah Prof. Dr. Solehah untuk memberikan perkongsian pada hari ini, pada petang ini. Wallahualam, dan dipersilakan. Kita persilakan Ustazah Solehah untuk memberi pengisian pembintangan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Lutfi Hadi. InsyaAllah kita akan teruskan bedah buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun ini. Dan untuk minggu ini kita akan masuk kepada bab 3, ya, kepada bab 3 tentang kerajaan terawal dan bahasa para nabi. Sebelum itu, sebelum saya mulakan bab 3, sebelum saya terlupa, ada sedikit pengumuman di sini. InsyaAllah buku ini akan diterbitkan dalam bentuk multimedia, apps multimedia oleh syarikat AQWISE dengan kerjasama KICT, kuliah KICT Universiti Islam Antarabangsa. Syarikat yang diketuai oleh CEO Raja Zainal Abidin bin Raja Ishak. Alhamdulillah kami telah membuat satu grup dan kami sedang memulakan proses untuk animasi, aplikasi dan animasi dalam bentuk apps multimedia daripada buku ini. Ya, okey. Tanpa membuang masa, Ustazah teruskan bab 3, kerajaan terawal dan bahasa para nabi. Seperti yang dimaklumkan dalam flyers ataupun announcement yang kita sebarkan atau forwardkan, kita mempunyai banyak tajuk-tajuk daripada bab 3, ya Lutfi. Antaranya ialah tentang tentang kaum Ad, kaum Samud dan kaum Ad, kaum Samud dan seterusnya. Apa kaitan kaum Ad dan kaum Samud dengan Arab Al-Ba'idah. Dan saya rasa benda ni agak penting kerana ia melibatkan asas kepada pemahaman tamadun manusia. Ya, asas kepada pemahaman tamadun manusia. Tanpa dikaji ataupun tanpa diamati bangsa-bangsa ini, maka kajian yang kita hasil daripada kajian tersebut agak tidak mendalam, ya. Justru itu Ustazah meletakkan tajuk-tajuk ini di dalam bab 3, ya, di dalam bab 3. Siapakah kaum Ad dan siapakah kaum Samud, ya. Minggu lepas Ustazah ada bincang tentang banjir besar Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita difahamkan bahawasanya banjir besar itu berlaku ketika Nabi Nuh alaihissalam berusia 600 tahun. Maknanya sesudah banjir besar itu umur beliau ialah 350 tahun. Memandangkan dalam Quran menyebut bahawasanya umurnya 950 tahun. Alfun wa illa khamsina. Dan ini juga disebut di dalam Bible iaitu 950 tahun. Apa yang menarik tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan banjir besar ini ialah Nabi Nuh alaihissalam tidak tahu, sebenarnya tidak mahir dalam membuat kapal. Ya, tidak mahir dalam membuat kapal. Justru siapakah yang buat kapal kepada beliau, yang menolong beliau membuat kapal. Jadi
bila Ustazah baca dalam Bahrul Muhit, di situ ada disebut beberapa tafsir Bahrul Muhit menyebut bahawasanya yang ketika Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit itu dikenali sebagai Bukit Ararat, ya. Bukit Ararat itu tetapi Quran menyebut Bukit Judi. Ustazah berpandangan bahawasanya Bukit Ararat yang disebut oleh Bible itu adalah pergunungan. Seolah-olah pergunungan Ararat, ya, seperti bandaran Titiwangsa, pergunungan. Tetapi dalam setiap pegunungan itu dia ada bukit. Jadi Quran menyebut Bukit Judi. Bukit Judi. Tetapi dalam Gilgamesh, dalam Epic Gilgamesh, dalam tablet yang ke-11, dia menyebut Bukit Nasir. Bukit Nasir. Kenapa ada perbezaan nama? Kita akan bincang kemudian, ya. Semasa buat kapal itu, Nabi Nuh ditolong oleh puteranya yang bertiga, Sam, Ham dan Yafit. Mengikut tafsir Bahrul Muhit, mereka ada menyebut bahawasanya kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh untuk membuat kapal itu diambil daripada Jabal Lubnan. Diambil daripada Jabal Lubnan. Kayu itu ada nama, khashab tu. Ada nama dia. Kemudian dalam Quran ada sebut bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh malaikat menolong Nabi Nuh membuat kapal. Dan selain daripada ditolong oleh anaknya yang bertiga itu, malaikat juga ada tolong beliau membuat kapal. Ya. Jadi kapal ini kalau ikutkan kaedah saintifik, dia telah dijumpai oleh saintis Turki dan China pada tahun 2010. Apabila mereka pergi ke pergunungan Ararat dan mereka buat kajian carbon dating yang terdapat pada kayu itu berusia 4,800. Seperti yang sebelum minggu lepas saya sebut, kita andaikan 5,000 lah. 5,000 tahun. 5,000 BC. 5,000 sebelum Nabi Isa. Before Christ. Okey. Sebab Epic Gilgamesh itu ditulis pada tahun 4,000 BC. Kalau dia dari sudut before Christ, sebelum Masihi, dia punya kedudukan nombor dia menurun. Menurun. Kalau AD dia menaik. Tasa'ud dan tanazul. Dalam bahasa Arab dipanggil tanazul. Tanazul. Untuk sebelum Masihi dia tanazul. Untuk AD, selepas Masihi dia tasa'ud. Okey. Siapakah orang-orang Aram? Siapakah orang-orang Ad itu? Ya, kaum Ad ini ialah daripada keturunan Aram. Keturunan Aram, siapakah Aram? Aram merupakan anak bongsu, anak yang nombor 5 daripada Sam bin Nuh. Nuh ni dia ada 4 anak asalnya. 4 anak, tetapi anak yang tak naik kapal tu nama Yam. Yam ni dengan mak dia tak naik kapal. Jadi Yam ini tidak disebut oleh pendeta. Pendeta-pendeta Taurat tidak menyebut nama Yam sebab dia dianggap kafir. Ya. Jadi kalau kita jumpa dalam genealogi Ansab Bashar yang ditulis oleh ahli-ahli Taurat, dia hanya buat 3 orang ni je. Namanya Sam, Ham dan Yafit. Sebagaimana yang hadis Hasan, hadis Hasan riwahu Tirmizi, Sam Abul Arab, Ham Abul Habshi, Yafit Abul Rum. Ya. Jadi kalau dilihat daripada sini, Sam itu ada 5 anak. Sam itu ada 5 anak. Dan anak yang kelima ni ialah nama Aram. Aram. Ustazah ada sebut minggu lepas bahawasanya Aram itu kedudukannya ialah orang-orang Aram itu tempatnya sekarang ialah Damsyik. Damsyik. Asalnya Aram kemudian ditukar kepada Darmashqi, kemudian ditukar kepada Dimash, kemudian ditukar kepada Damsyik. Ya. Jadi
orang-orang Aram ini, Ustaz sebut minggu lepas, berperang dengan orang-orang Ugarit. Maka ada setengah-setengah scholar ataupun historian berpendapat bahawasanya orang-orang Ugarit yang kalah berperang dengan Aram ini adalah orang-orang Finiqi yang berhijrah ke Palestin dan berasimilasi, ya, bercampur dengan orang-orang Palestin di sana, yang mana penduduk asal Palestin adalah orang-orang Kan'an. Orang-orang Kan'an. Back kepada perbincangan Aram tadi. Aram ini dia mempunyai anak. Anak ni antaranya ialah susur galur. Ustazah ada genealogi di sini, tapi mungkin Ustazah boleh baca di sini. Daripada daripada Aram itu, Aus dan Jasir, Ad, Samud, Jalau dan Hadir, Raya, Ubaid dan Abdullah. Raya ini anaknya Abdullah. Daripada Abdullah itu lahirnya Hud. Daripada Abdullah lahirnya Hud. Manakala Saleh pula ialah lahir daripada Ubaid. Maknanya Aram ini dia ada dua kaki. Aus, Jasir, Ad, Samud, Hadir, Ubaid. Ubaid melahirkan Masyik. Masyik melahirkan Asif. Asif melahirkan Ubaid lagi. Dan Ubaid lagi, yang kedua melahirkan Saleh. Maknanya, kalau ikut dari sudut genealogi, Saleh ini ke bawah. Dia maknanya Hud ni, kaki sebelah Hud ni, ya, lebih awal daripada Saleh. Okey, siapakah mereka? Siapakah Hud dan siapakah Saleh? Orientalis mengakui bahawasanya Hud dan Saleh ini berbangsa Arab. Walaupun genealogi tulisan ataupun yang disusun oleh pendeta-pendeta Taurat atau perjanjian lama cuba untuk memadamkan nama ini, nama bangsa perkataan Ain Rabah itu, tetapi orientalis berpandangan bahawasanya Hud dan Saleh itu berbangsa Arab. Ya. Dan ini diakui oleh beberapa kitab tafsir Arab. Ya. Jadi kalau dilihat di sini, di manakah mereka ini? Kan Ustazah ada sebut bahawasanya ramai yang mula-mula sekali kita punya perbincangan, Qabil itu telah melarikan diri ke Yaman. Sesudah dia bunuh Habil kan. Dia telah melarikan diri ke Yaman dan dia berkawan dengan Iblis. Dan dialah Iblis menyuruh dia sembah api. Dan dialah orang mula-mula sembah api di atas muka bumi ini. Dia lari ke Yaman. Jadi maksudnya di sini sudah ada penempatan baru di Yaman. Jadi bila sampai ke Hud ini kan, bila mereka ini berhijrah, Ustaz sebut sebab climate change. Climate change rapidly, terlalu cepat dengan perubahan cuaca yang panas dan mereka ingin mencari tempat untuk hidup, untuk cari makan, nak tangkap ikan, nak tanam pokok, nak tanam tanaman sebagai petani. Jadi mereka turun ke bawah, ke selatan sebab Yaman ini dia tepi pantai dan dia subur. Ya, kenapa dia subur? Jadi sekarang ini bila mereka duduk di Yaman, semua itu berlaku di Yaman. Kalau dalam buku ni Ustazah sebut iaitu mereka menetap di bandar terdiri pada kaum Ab yang pertama, Adan al-Ula. Mereka ini dikenali sebagai Adan al-Ula. Ataupun disebut dalam kitab Jawad Ali sebut dalam kitab dia Al-Mufassal fi Tarikh al-Arab qabla al-Islam, dia sebut apa? Dia kata Al-Arab ini ada tiga jenis. Al-Arab al-Ba'idah, Al-Arab al-Ba'idah, Al-Ula. Al-Arab al-Ba'idah, the first lost Arab. Al-Arab al-Ba'idah, Al-Arab al-Aribah, Al-Arab al-Musta'rabah. Dia panggil al-Musta'rabah. Kalau enta kata al-Musta'ribah, dia macam Aribah tadi. Ya, dia macam Aribah tadi. Jadi kalau kat sini kita tengok wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamuda fama abqa.
wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum azlama wa atghah. Allah Ta'ala gunakan isim tafdhil di sini. Azlama, atghah. Yang paling zalim, yang paling jahat. Qaum nuhin min qabl. Kaum Nuh yang sebelum tu. Yang sebelum banjir besar. Ya. Wa thamuda fama abqa. Kalau di sini, kalau kita baca dalam kitab tafsir Ma'ani lil Alusi al-Baghdadi, tafsir al-Ma'ani lil Alusi al-Baghdadi, dia ada menyebut bahawasanya wa annahu ahlaka 'adan al-ula. Yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala itu adalah Ad al-ula. Maknanya Ad Sani, Salis dan seterusnya ada. Ad al-ula sahaja. Wa Thamuda. Yang dihancurkan ialah annahu ahlaka 'adan al-ula wa Thamuda. Dan Samud. Yang Ustaz sebut jalur tadi. Daripada anak Abdullah namanya Hud. Anak Ubaid tadi namanya Saleh. Ya. Jadi, fama abqa. Ad al-ula dengan Thamuda tadi, fama abqa. Tak ada yang kekal. Tetapi, maksud Ad al-ula itu apa? Ad al-ula itu maksudnya ialah Ad yang peringkat pertama. Siapakah Ad peringkat pertama? Ad peringkat pertama ni yang Ustazah tulis dalam buku ni, yang mengikut salasilah Nabi Nuh AS. Sebab dia lahir daripada Aram. Siapakah Aram ini? Orang-orang Aram ini, mereka itu mahir dalam memahat gunung-gunung. Mereka mahir dalam memahat gunung-gunung. Dan dalam surah Al-Fajr, Irama zatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Okey, Lutfi. Ya. Boleh tunjuk gambar. Gambar mana? Gambar yang gambar gunung tu. Gambar Petra. Sekejap saya cek. Gambar-gambar ini ialah hasil sumbangan Tuan Haji Jasmi Syahir. Ya. Gambar gunung Gambar gunung Petra yang Ustazah hantar tadi. Yang tadi. Okey, sedap. Tunjuk gambar tu dulu. Yang tadi. Okay. Ini ke? Ini Samud. Ustazah nak yang tadi. Samud ni dekat Madinah ni, dia utara Saudi. Saya mencari. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, bahawasanya kaum Ad ini berasal daripada bangsa Aram. Irama zatil imad, yang memahat gunung, dan mereka ini yang ada dekat Petra, Nabatin tu, Petra dekat utara Jordan tu, ya. Mereka ini pahat gunung. Ini gambarnya. Kalau dilihat, ini lakonan Harrison Ford kat sini kan, dalam Indiana Jones, dia berlakon kat sini. Jadi ini bukan orang sekarang ni buat ni. Ini adalah hasil pahatan irama orang-orang, dan mereka ini besar, tinggi. Tinggi. Kan ada hadis Rasulullah SAW sahabat tanya, bagaimanakah tinggi manakah sebesar manakah orang Nabi Adam AS? Dia kata 7 hasta. Jadi kalau nak bina ni tak susahlah. Kehebatan mereka adalah bina memahat gunung-gunung. Hingga sekarang pun masih ada lagi di Syria. Ya. Mereka memahat gunung-gunung. Dan manakala kaum Samud pula, mereka hebat memecahkan batu-batu besar. Mereka hebat memecahkan batu-batu besar. Okey, ada gambar lagi? Lagi? Ya, siap. Yang tadi ya? Gambar Samud tadi. Samud tadi. Gambar yang tadi, okey. Gambar ini ialah Samud. Kenapa pula kaum Samud ini boleh berada di utara Saudi sekarang? Maknanya dia berada di Madinah, utara Madinah. Ya. Sebab mereka ini adalah nomad people, dan mereka ini
mengembara melalui padang pasir dan mereka menetap di kawasan utara Saudi Arabia ini. Manakala Ad itu berlaku di Yaman, iaitu di selatan tanah Arab. Baik. Ustazah ingin sentuh sikit di sini tentang bagaimanakah berlakunya kejadian azab yang menimpa kaum Ad itu. Kaum Ad ini telah dihantar oleh Allah Ta'ala satu angin yang cukup tajam ataupun yang cukup kuat yang boleh menghancurkan seluruh rumah-rumah mereka dan menghancurkan seluruh tanaman mereka, dikenal sebagai rihun sarsaran, angin yang dinamakan sarsar. Berlaku selama 8 hari 8 malam, 8 hari 7 malam, ya. Jadi bila berlaku macam ini, bila berlaku kejadian rihun sarsar ini, mungkin ramai yang tak tahu kenapa boleh berlaku rihun sarsar ini. Ada kisah di sebaliknya. Bila Ustazah baca beberapa kitab tafsir, mereka ada menyebut bahawasanya kaum Ad pada asalnya amat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada seorang lelaki yang agak berpengaruh di kalangan kabilah Ad pada ketika itu telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan mematikan semua anak lelakinya. Allah mematikan semua ke-10 orang anak lelakinya. Maka lelaki tersebut teramat kecewa, teramat sedih. Maka dia menyeru kepada seluruh kaum Ad pada ketika itu, jangan lagi menyembah Allah Ta'ala. Bermula daripada saat itu, mereka melakukan maksiat. Mereka menyembah berhala, mereka minum arak dan sebagainya, buat keramaian apa semua, berzina dan sebagainya. Maka mereka disebabkan itulah, maka diturunkan angin sarsaran tadi, ya, 8 hari 7 malam tu. Dan back kepada cerita Ad tadi. Adakah semua Ad itu hancur? Kaum Ad itu hancur? Tidak. Sebab itulah dalam surah An-Najm ayat 50 tadi, innahu ahlaka adan al-ula wa thamuda fama abqa, dan tak ada yang tinggal. Tak ada yang tinggal tu Ad al-ula. Ad sani ada, apa maksudnya? Apa maksudnya di situ? Maksudnya apa? Maksudnya yang dihancurkan itu Ad al-ula. Sebenarnya terdapat 30 orang, mengikut tafsir Tabari, dia menyebut 30 orang. Kaum Ad yang terselamat daripada malapetaka itu. Dan 30 orang termasuklah Nabi Hud. Nabi Hud dan seorang lagi yang dikenali sebagai Luqmanul Ad, ataupun disebut sebagai Luqmanun Nusur. Siapakah Luqmanul Ad? Dan siapakah Luqmanun Nusur? Dan siapakah Luqmanul Hakim? Luqmanul Ad atau Luqmanun Nusur bukan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim mengikut Jahiz hidup di zaman Al-Jahiz. Al-Jahiz, dia hidup di zaman Nabi Daud. Tetapi ini sebelum kisah Nabi Daud lagi. Bila tahun kaum Ad ni, Hud ni, lebih kurang dalam 3,500. 3,500 ke 3,000 BC. Before Christ. Jadi kaum Ad ini ada seorang lelaki bernama Luqmanul Ad ataupun Luqmanun Nusur. Kenapa dikenali sebagai Luqmanun Nusur? Dia pernah berdoa pada Allah Ta'ala, minta dipanjangkan umur. Jadi Luqmanul Ad ini kemudian dikenali sebagai Luqmanun Nusur ini dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala selama 7 ekor burung helang. Kan burung helang itu dalam bahasa Arab nusur kan? Jamak nusur. Jadi bila burung helang yang ke-7 itu mati, setiap ekor burung helang dia hidup 80 tahun. Jadi 80 kali 7, 560. Jadi itulah homo Luqmanun Nusur atau Luqmanul Ad. Dan dia bukannya Luqmanul Hakim. Apa keistimewaan Luqmanul Ad atau Nusur ini?
Dia hidup di zaman Nabi Hud. Dan dialah pemikir yang membina empangan Ma'rid. Dia adalah pemikir yang membina empangan Ma'rid yang menyuburkan tanaman-tanaman yang terdapat di kawasan Ahqaf itu tadi. Ini terletak antara Ahqaf dengan Oman, Hadramaut, antara Hadramaut dengan Oman dan Yaman, ya. Dan di kawasan nama Al-Ahqaf, ha? Jadi apabila Luqmanul Ad ini dia ada tingkah, ha? Di kalangan bersama dengan Nabi Hud. Bagaimana mereka boleh terselamat? Mereka boleh terselamat apabila mereka keluar daripada kota itu untuk pergi ke Mekah. Untuk keluar, untuk meminta hujan. Untuk minta hujan, solat al-istisqa lah. Jadi, bila jauh daripada kawasan bandar itu, mula berlakulah angin tersebut. Jadi disebabkan itulah mereka yang 30 orang ni selamat. Disebut dalam syair dalam kitab Tafsir Tabari. Boleh sebut? Boleh tunjuk, Lutfi? Okey, sedap. Cuba baca sikit je. Okey. 11. Muka surat 11. Itu 11. Yang 11. Muka surat 11. Lagi ke belakang. Ya, sebab tak nampak muka surat. Okey. Yang ini, yang ni. 11. Okey, sebelah okey. Untuk meneroka alam bahasa dan asal usul keturunan bangsa Semitik ini, beberapa syair atau puisi yang berasal dari sumber-sumber Islam berkemungkinan dapat menangani beberapa permasalahan. Justru, penulis mengetengahkan beberapa contoh puisi yang terdapat di dalam tarikh Tabari yang mungkin mengandungi jawapan alternatif terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan sebelum ini. Sebagai contoh, puisi yang dipetik dari Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini ialah untuk pengetahuan umum, ya, beliau adalah syair Mukhadramain. Apa maksud syair Mukhadramain? Syair yang hidup dua zaman. Dia sempat hidup di zaman jahiliyah dan dia sempat hidup di zaman Islam. Dan Hasan As-Sabit ini dikenali juga sebagai syair Rasulullah SAW. Jadi apa yang disebut sini, dia ada dalam bahasa Arab kat bawah tu, ya. Ya'rub tu, ya. Tapi saya baca dalam bahasa Melayu di sini, Ya'rub berasal dari Kahtan yang turun daripada Nabi Hud, sangat disukai dan disayangi. Okey. 12. Penduduk Kahtan dari Yaman dari suku Ad. Ya, tengok penting di sini. Penduduk Kahtan dari Yaman dari suku Ad. Mereka ini adalah asal usul manusia. Tetapi Kahtan adalah datuk kami. Siapa kata? Hasan bin Sabit ni kata. Kahtan adalah datuk kami, mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan rakyatnya. Jika anda telah berbahasa Arab dari bapa Arab, Syekh Ya'rub, pasti anda akan berubah menjadi pembicara Arab. Lama dahulu, apabila anda tidak dapat berbahasa Arab, anda seperti binatang di padang belantara. Kalau ikut kata-kata ini, ingat tak yang minggu lepas Ustazah kata Ismail alaihissalam dia belajar bahasa Arab Fusha daripada kaum Jurhum, kan? Ya. Ingat tak Lutfi? Kenapa dia belajar? Sebab Ustazah kata itu adalah bahasa standard. Bahasa yang digunakan untuk perhubungan, untuk pentadbiran. Bahasa orang-orang pandai. Jadi kalau ikut ke syair ni, memang logik. Maknanya kalau anda tidak berbahasa Arab, anda seperti binatang di padang belantara. Sebab itulah Siti Hajar minta Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab dengan kaum Jurhum. Kaum Jurhum itu datang daripada Yaman. Okey. Manakala puisi Ali bin Abi Talib tentang pembunuhan Qabil terhadap adiknya Habil. Mana puisi-puisi ini membuktikan kepada kita kejadian itu memang wujud. Ya.
Tanah dan orang-orang di atasnya telah berubah. Wajah bumi kini kian hodoh dan berdebu. Semua beranggapan bahawa warna-warna telah berubah. Keseronokan wajah yang kacak telah tidak berlaku. Bapa Habil, kedua-duanya telah terbunuh. Ini kerana yang hidup telah menjadi seperti orang yang disembelih dan mati. Siapa itu? Habil. Walaupun dia tak terbunuh, tetapi dia seperti orang mati dan disembelih. Kerana telah membawa kejahatan, maka dia ketakutan. Okay. Pada masa yang sama, Muawiyah ibnu Bakar mengakui keturunan kaum Arab purba yang hidup adalah kaum Ad. Okay. Celakalah kamu, wahai Qail. Celakalah. Ya. Ni perbualan ini berlaku pada zaman itu. Pada zaman itu yang dibawa oleh Muawiyah bin Abu Bakar. Bangun. Dan mungkin Allah akan menyiram kita dengan cahaya awan. Dan dia akan menyiram tanah Ad. Sesungguhnya Ad telah menjadi tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata. Dari dahaga yang dahsyat, kedua-dua yang tua dan muda telah kehilangan harapan. Disebabkan sarsaran itu tadi. Lagi? Wanita mereka sudah mati kerana merindui susu dari binatang liar. Wahai kaum Ad, janganlah takut akan panah. Dia kata. Selain itu, kenyataan Marthid Ibn Sa'ad Ibn Ufair laporkan telah berlaku. Ini syair lain pula. Demi Tuhan, kamu tidak akan dikurniakan hujan melalui doa-doa kamu. Tetapi jika kamu taat kepada Nabi kamu, siapa nama satu? Nabi Hud. Dan kembali kepadanya, maka kamu akan diturunkan hujan. Perkataan yang membuktikan bahawa fakta beliau telah berada di dalam agama Hanifah adalah benar. Maknanya pada waktu ini sudah ada agama Hanifah. Iaitu pengikut Nabi Hud. Ketika Jalhamah Ibn Khabari, pakcik kepada ibu Muawiyah bin Bakar, mendengar kata-kata ini, beliau menyadari bahawa Marthid bin Sa'ad adalah pengikut Nabi Hud. Sambil berkata, wahai Abu Sa'ad, kamu adalah kaum yang mulia. Dan keturunan ibumu kaum Samud. Sedangkan kami tidak akan mematuhi anda selama kami hidup. Kami juga tidak akan melakukan apa yang anda inginkan. Dia tidak ikut. Ya? Ram dan Dat adalah puak-puak Ad yang terkenal. Mereka telah mendengar tak kala berkata Jalhamah bin Khaybari kepada Muawiyah dan ayahnya Bakar. Bunuhlah Marthid bin Sa'ad supaya dia tidak pergi bersama kami. Kami tidak biarkan dia pergi ke Mekah bersama kami. Macam Ustaz sebut sebelum ni kan pergi ke Mekah untuk minta hujan tu. Kerana dia adalah pengikut agama Hud dan telah meninggalkan agama kita. Makna di sini terdapat dua agama. Agama Nabi Hud dan agama yang menentang agama Nabi Hud. Agama Nabi Hud ialah agama Hanifah. Dan satu yang menentang itu bukan yang Tauhid lah. Begitu juga dalil yang lain tentang kaum Ad yang beriman telah menyebut bahawa Qail bin Ans adalah ketua delegasi Ad yang telah berdoa. Maknanya ini golongan kaum Nabi Hud. Ya Allah, berikanlah kepada Qail ibnu Ans apa sahaja dia minta darimu. Dan kurniakanlah permintaan kami ini. Selain itu, kisah Luqman ibnu Ad juga amat popular di kalangan ahli sejarah kuno. Beliau merupakan salah seorang ketua kaum Ad yang telah terpisah dari delegasi ke Mekah ketika itu. Justru beliau bersama rakan-rakannya telah bertolak ke Mekah terkemudian. Ketika dalam perjalanan, mereka menunaikan salat. Selesai salat, Luqman telah berdoa. Next. Demi Tuhan. Ya Tuhan, aku telah datang kepadamu dengan kehendakku sendiri. Jadi kurniakanlah permintaanku ini. Namun ketika Qail ibn Az berdoa, Luqman berkata, wahai Qail, pilihlah antara dua, awan ini untuk diri sendiri atau rakyat anda. Maka Qail menjawab, saya memilih awan hitam. Kerana ia adalah awan penuh air. Anda telah memilih sesuatu yang halus seperti abu yang banyak. Yang tiada sesiapa dari kaum Ad terselamat. Ia akan menghancurkan kesemua yang ada, tanpa meninggalkan sedikit pun. Ia menjadikan mereka semua pupus selama-lamanya. Kecuali Banu Lawiyah yang benar akidahnya. Ini sahaja yang kekal. Banu Lawiyah. Banu Lawiyah. Banu Lawiyah merupakan anak-anak dari Luqaim bin Huzail bin Huzailah. Mereka tinggal di Mekah bersama-sama dengan bapa saudara mereka. Mereka ini tidak bersama-sama kaum Ad yang menetap di bumi Ad di Yaman ketika malapetaka. Mereka tak ada. Mereka satu-satunya Ad yang masih tinggal di muka bumi. Maka benarlah firman Allah dalam surah An-Najm ayat 50. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula.
Kisah kaum Ad ini telah dirakamkan oleh Al-Alusi dalam bukunya Tafsir Ruhul Ma'ani bahawa kaum Ad ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesudah hancurnya kaum Nuh alaihissalam. Apa yang menarik di sini ialah kenyataan Tabari yang dipetik di dalam kitab. Next, Lutfi. Next. Yang menyifatkan yang dihancurkan. Tabari menyifatkan yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kaum Ad yang pertama atau Adan al-Ula seperti dalam surah An-Najm ayat 50 itu tadi. Manakala kabilah Ad dari keturunan Bani Luqaym bin Uzail berada di Mekah bersama kaum Amalikah. Mereka ini semua bangsa Arab. Ya. Manakala Al-Mubarik pula berpendapat bahawa Ad yang terselamat itu ialah Samud yang dikenali sebagai Al-Jabbarun. Ingat tak? Dalam surah, ada satu surah yang apabila Nabi Musa alaihissalam sampai di Padang Tih, kan dia sesak di Padang Tih selama 40 tahun. Musa alaihissalam tidak pernah berada di Palestin. Musa alaihissalam tidak pernah masuk ke Palestin. Tetapi siapa yang masuk Palestin? Dia telah menghantar Yusha. Dia telah hantar Yusha bin Nun. Ketika dihantar Yusha bin Nun itu, dia berdoa kepada Allah, jadikanlah Yusha bin Nun itu nabiyan. Apabila Nabi Musa berdoa, Yusha bin Nun itu sebagai nabi, Yusha bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia masuk ke kota Ariha itu, dia berdoa apa? Dia minta Allah Taala pegunkan matahari selama sejam. Tapi sebelum dia nak masuk ke kawasan Palestin itu, kaum Bani Israel yang ada pada waktu itu untuk masuk bersama-sama dengan Yusha bin Nun takut. Dia sebut apa? Haula'i jabbarun. Ya Musa, nahnu nakhaf alaihim. Haula'i minal jabbarin. Dia kata. Jadi, Samud yang dikenali sebagai Jabbarun atau dikatakan juga Adan al-Ula itu adalah keturunan dilahirkan oleh Ad bin Aram. Tadi saya sebutkan, anak Aram itu dia ada Ad dan Jasir tadi. Dia susur galur Ad tadi. Ad bin Aram. Okey, di sini Ustazah ingin beri sedikit maklumat ya. Ustazah tulis ada setengah kita sebut Aram. Kita biasa dengan Aram, Aramite kan? Aram. Aram itu disebut adalah sebutan biblical study. Disebut oleh Bible. Taurat semua Bible dalam sebut Bible sebut Aram. Tetapi Iram ini disebut oleh Quran. Quran menyebut Iram, historian juga menyebut Iram. Sebab tu enta jumpa Iram Zatil Imad dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, Iram Zatil Imad. Iram dan Aram itu adalah orang yang sama. Kenapa dia berubah? Kerana Quran sebut Iram. Historian sebut Iram. Tetapi Aram ini disebut oleh Bible. Dan kita kena faham ya. Kena faham bahawasanya alam ancient Near East ini, Ahdul Qadim ini, dipelopori maklumatnya oleh Nasrani dan Yahudi. Jadi justru itu mereka tak sebut Iram. Mereka sebut orang-orang Aram. The Aram people. Atau the Aramite. Ya. Ibn Auf bin Sam Ibn Nuh. Ad al-Ukhra pula berasal dari keturunan Ad al-Ula. Atau boleh dianggap sebagai Adan al-Ula, itu adalah kaum Hud. Dan al-Ukhra, Ad al-Ukhra itu berasal dari Iram bin Sam. Ya. Okey. Okey, Ustazah boleh bagi gambar Lutfi? Gambar yang mana? Gambar yang ubar tu. Ubar. Apa? Ubar. Ombak. Ubar. Gambar yang ada gambar. Ustazah bagi satu tu ada banyak gambar tu. Oh, okey. Yang banyak gambar tu sedap. Okey. Oh, ini. Okey. Kalau dilihat di sini, ke tepi sikit, ke sebelah sini. Okey. Lagi. Ini merupakan bandar ubar milik kaum Ad yang musnah. Ini
masa sekarang tak tahulah sesudah perang dengan Saudi tahu itu kan sekarang ni Yaman. Tapi sebelum itu memang bandar ni wujud. Ya. Ini adalah bandar Ubar milik kaum Ad yang musnah. Dan sebenarnya sejarah kaum Ad ini telah diteroka oleh seorang amateur, jurnalis amateur berasal daripada Amerika Ustaz rasa. Dia pergi ke sana dan dia cuba cek bandar adakah betul Bible sebut. Dia tak kata Quran sebab dia Kristian. Kaum Ad ini wujud. Dia minta NASA untuk cek daripada satelit, kemudian dia daripada satelit nampak ada satu bandar yang ditutupi oleh debu-debu oleh tanah, dan bandar itu macam suburb tau. Macam suburb, dan ada aktiviti pernah berlaku aktiviti di bandar itu. Dia kata ada dengan jalan untuk kenderaan lalu, semua ada dia kata. Jadi di sini dia selain daripada kenyataan daripada amateur itu tadi, kalau ditengok kepada tulisan oleh Herodotus, tulisan Ptolemy, mereka ada menyebut bahawasanya orang-orang Aram ini disebut dalam bahasa Greek admiral. Admiral. Jadi admiral, perkataan admiral itu miraran, diulang. Sentiasa diulang di dalam penulisan mereka. Bila menceritakan tentang Yaman, the ancient Yaman. Yaman ancient. Bila dia cerita pasal ancient Yaman ini, dia menyebut perkataan admiral itu, iaitu orang-orang Ad tadi. Okey, bawah, gambar bawah. Ini gambar ni Ustazah ambil dekat museum, ini museum dekat Jeddah. Ini sebuah bandar Talal Az-Zahran yang berusia 500 sebelum Masihi. Ini di Saudi ya, bertarikh sebelum Talal Az-Zahran ini Saudi, Timulus ditulis 5,000 tahun. Maknanya sudah ada bandar lain selain daripada Iraq di Saudi itu. Sudah ada penempatan. Sebab apa? Sebab ada penghijrahan. Ya, kalau kita lihat daripada Iraq ke Syria kemudian ke Palestin, dia panggil historian memanggilnya sebagai the Fertile Crescent. The Fertile Crescent area. Kawasan bulan sabit yang subur. Fertile tu subur. The Fertile Crescent area. Kenapa dia kata bulan sabit? Daripada Iraq, Syria, dia turun balik ke Palestin itu kawasan subur. Sebab apa? Sebab kawasan Saudi ni, Mekah, Madinah ni adalah kawasan kering kontang. Orang tak duduk kawasan tu. Orang hanya lalu untuk perniagaan. Daripada Yaman nak pergi ke Syam kena lalu kawasan Saudi tu. Sebab tu orang-orang Jurhum berjumpa dengan Siti Hajar dan Ismail. Ya, sebab mereka ikut jalan dekat berhampiran pantai. Mereka tak jalan lalu tengah-tengah tu. Sampai sekarang pun masih kering kontang. Ya. Okey. Kalau pergi ke bawah lagi. Pergi ke bawah. Ustazah nak tunjukkan peta ni. Okey. Sekarang ni apa beza antara kaum Ad dan Pompei? Ramai yang kata kaum Ad dan Pompei adalah sama. Ataupun kaum Lut dengan Pompei adalah sama. Lain. Di sini sebab ada gambar ni, Ustaz tunjuk terus. Pompei berlaku lebih kurang 7 ataupun 6 AD sesudah ketiadaan Nabi Isa alaihissalam. Maknanya ini berlaku dalam AD. Tetapi kaum Nabi Lut itu berlaku zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar 1950. Ya. Adapun kaum Ad ini dalam 3,500. Manakala Saleh pula dalam 3,000, lebih kurang gitu. Jadi masalah sekarang ni, apa perbezaan antara Pompei, Ad, Semut dengan kaum Nabi Lut? Kesemuanya itu
mempunyai kisah yang sama, iaitu mengingkari kewujudan Tuhan. Mengingkari kewujudan Tuhan dan melawan kehendak tabi'in. Melawan Tuhan, melawan orang yang menciptakan, melawan tabi'in lah. Jadi sekarang ini balasannya apa? Balasan yang pertama tu angin sor-soran 8 hari 7 malam. Yang kedua pula kaum Samud. Kaum Samud itu dihancurkan dengan pekikan daripada langit. Pekikan itu boleh menghancurkan, merosakkan semua benda yang ada. Sesudah dia bunuh unta Nabi Saleh alaihissalam tadi. Dia bunuh unta, dia bunuh mak unta, dia bunuh anak unta tu. Kerana unta tu minum air banyak. Tak suka. Okey. Jadi persoalannya sekarang, semuanya dihancurkan kerana melakukan dosa besar. Kaum Lut pula berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam terpisah dengan Nabi Lut ni. Sebelum itu Nabi Lut ini adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut ini anak kepada Haran. Haran itu adik-beradik Nabi Ibrahim alaihissalam. Setengah mengatakan bahawa Sarah itu nama Mikah. Dalam Taurat, dalam Perjanjian Lama disebut Mikah. Sarah itu juga setengah pendapat mengatakan adik-beradik Nabi Lut, iaitu anak Haran. Tapi pendapat lain mengatakan dia anak kepada kawan Haran. Anak kawan Haran iaitu pembesar di kawasan itu pada ketika itu. Apa yang saya nak bincang di sini ialah Nabi Lut itu telah berpisah dengan Nabi Ibrahim walaupun mereka bersama-sama pergi ke Mesir. Kemudian bila mereka berpisah, Nabi Ibrahim berada di Palestin, Nabi Ibrahim berada di Palestin dan Nabi Hud berada di Sodom. Sodom ini terletak di utara kalau kita bagi sekarang ialah dekat Laut Mati tu. Sebelum ke Palestin, dia dekat je dengan Palestin tapi tempat berlainan. Ya, utara Jordan tu. Kawasan utara Jordan sebelah barat tu untuk ke Palestin. Jadi Sodom, kalau dalam Bible disebut Sodom dan Gomorrah. Nama satu tempat. Jadi orang di situ suka berzina sesama jenis. Kalau kita sekarang LGBT lah. Jadi bila berlaku itu diterbalikkan bandar Sodom dan Gomorrah itu. Diterbalikkan gambar Laut Mati. Gambar Laut Mati Lutfi. Sudah tengah-tengahnya. Diterbalikkan dan okey. Ini gambar Laut Mati. Ini sumbangan daripada Tu Haji Jasmin dia punya gambar-gambar ni Ustazah Habib. Ini penuh dengan tu garam tu. Dan dikatakannya laut ni tidak boleh berenang. Dia tidak ada satu konsep untuk kita berenang. Kalau berenang boleh tenggelam pun Ustazah tak pasti ni. Tapi ini memang garam lah. Bergaram ni kawasan ini lah. Jadi kalau kita tengok dalam peta, Ustazah dalam buku ni Ustazah letak peta, Ustazah ambil daripada Prof Kepaski. Peta itu dia terletak di antara Palestin dan Jordan itu ada satu teluk. Dan benda ini telah diakui oleh Ocean Marine Geology dan Ocean ahli kaji selidik bahagian lautan. Kedapati ada satu bandar di bawah dasar laut, di sebuah dasar Laut Mati itu. Ya. Jadi back kepada cerita kita tentang Aram tadi. Apabila balik kepada Luqmanul Ad tadi. Luqmanul Ad itu apabila mereka sudah Luqmanul Ad dan Hud kaum itu mereka terselamat, mereka pergi ke Sabak. Di Sabak mereka membina Sa'dul Arm. Seperti mana menyerupai Sa'dul Ma'rib. Sebab itu di Sabak, kan dalam Quran sebut ada surah Sabak kan? Surah Sabak itu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
ditujukan kepada negara Sabak. Kenapa? Tumbuhannya, pokok-pokoknya subur, buah-buahnya berbagai-bagai. Jadi hasil daripada apa? Hasil daripada ciptaan, hasil daripada pembuatan terdapatnya empangan Al-Arm di situ, yang menyerupai empangan Ma'rib yang terdapat di Yaman pada ketika itu, di tempat kaum Ad itu. Mereka orang yang sama membina, iaitu Luqmanul Ad. Okay. Ada apa soalan lagi, Lofi? Sekarang jam menunjukkan 3.30 dan kita juga menerima lagi beberapa soalan, iaitu daripada sebelum ni lah, Dr. Muhsin. Iaitu soalannya, aina asyara ulama al-ashar ala hadil al-ahafir al-lughawiyah atau sijilati al-lughatil al-maktubah. Ni soalan. Satu soalan ke? Yang lain-lain tak ada soalan? Kemudian perbezaan antara Luqmanul Ad dan Luqmanul Hakim, dan pada masa yang sama perbezaan antara Arab Al-Ba'idah dan Arab Al-Aridah. Itu mungkin ini soalan. Ni soalan. Okey. Ustazah jawab soalan Dr. Muhsin dulu. Okay. Dr. Muhsin tanya tentang asar ulama, sah? Asara itu bermaksud kalau bahasa Melayu dipanggil discover, ataupun dalam Inggeris dipanggil find, discover means yang dijumpai, yang dijumpai oleh ulama tentang kesan al-hafirat al-lughawiyah. Apa itu al-hafirat? Hafir itu fosil, kesan penulisan. Di manakah dia kata aina asar ulama, ulama mendapati ia wujud di mana? Al-musajjalah al-maktubah. Okey. Soalan ni cukup bagus sebenarnya. Ustazah akan jawab dalam bahasa Arab, kemudian Ustazah translate dalam bahasa Melayu. Ya, begitu Lofi? Ya, boleh. Macam biasa. Dr. Muhsin, عن سؤالك في هذا الأسبوع عن أين أثر العلماء الآثار الحافرات اللغوية، يعني المسجلات المكتوبة. والله قد قرأت في بعض الكتب التفاسير مثل الطبري الطبري وابن كثير، يعني ذكر فيها عن ماذا؟ عن اللغات الأولى. وأيضا أنا قرأت في كتاب برنابا، إنجيل برنابا، كان ذكر عن ماذا؟ حينما سأل عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى ما اسم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعيسى عليه السلام لا يفهم ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، من محمد؟ عيسى لا يفهم هذا، وسأل الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى يا عيسى محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي ما بعدك، هو نور الله، هو نور الله. هو نور الله. بعد أن قرأت هذه الآية أو هذه الكلمة الجملة في كتاب برنابا، إنجيل برنابا، فجاء في ذهني تذكرت أن قول من واحد مستشرق اسمه AFL ديستنز، قال ديستن ماذا؟ كان هناك اللغة قبل الفيضان نوح عليه السلام، فهذه اللغة هي اللغة مكتوبة على الطين. اللغة مكتوبة على الطين. ما مقصود على الطين؟ يعني كانت آدم عليه السلام كتب شيئا على الطين. فتذكرت أيضا حينما قرأت في كتاب آخر أن إدريس عليه السلام هو أول من استخدم قلما وكتب على الطين أيضا. استخدم قلما وكتب على الطين أيضا. بناء على هذا الأساس
يمكن نقول أن ما قبل فيضان كبير نوح عليه السلام وجود اللغة حتى الكتابة، ولكن قال بيستن هذه اللغة، هذه المنقوشات، هذه المكتوبات كلها فاسدة. لماذا فاسد؟ زالت. لماذا؟ بسبب فيضان نوح عليه السلام، لأنهم ما كتبوا على النقوش حجر، وإنما هم كتبوا على الطين، على طين. هذا هو. وأما ما بعد الفيضان جاء ماذا؟ اكتشفنا جلجامش، ملحمة جلجامش. فملحمة جلجامش هذا من أكمل معلومات التي تريد أو تكتب على النقوش، على النقش، على الحجر، يعني تكتب على الحجر أو نسمى بالمنقوش. هذا هو. أنا أظن يعني هذا سؤال يا دكتورة حسن، أنا أجبته، وأرجو يعني هذا كلام مستفيد أو يقنع لك. Ustazah, Dr. Ustazah translate pada bahasa Melayu. Ya. Soalan Dr. Muhsin itu, dia kata di manakah terdapat yang dikesan oleh ulama the first ataupun lughawiyat fosil, language fosil, ya, language fosil, ataupun dia kata al-musajjalat al-maktubah, yang terdapat musajjal. Ustazah melihat benda ni bila Ustazah baca kitab-kitab tafsir antara Tabari dan Ibn Kathir, begitu juga Ustazah baca Injil Barnaba dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Inggeris. Sebelum Nabi Nuh AS sudah ada aktiviti pembelajaran. Aktiviti tersebut sudah ada penulisan yang ditulis di atas tin, di atas tanah liat. Dan kita maklum bahawasanya Nabi Idris AS adalah orang pertama yang menggunakan pensel. Pensel untuk menulis, dan yang ditulis itu di atas mungkin di atas hafriyat ataupun di atas pokok kayu-kayu dan kulit-kulit kayu, dan ataupun di atas tin ataupun tanah liat itu. Tetapi semua kesan itu telah dimusnahkan oleh Faidayan Kabir tadi, ataupun banjir besar Nabi Nuh alaihissalam itu. Ya, itulah jawapan Ustazah untuk soalan Dr. Muhsin. Adapun soalan nombor 2, iaitu perbezaan antara Luqmanul Ad dan Luqmanul Hakim. Luqmanul Ad sebagaimana kita maklum adalah Luqman yang daripada itulah yang terlibat dalam 30 orang tu. Kemudian Luqmanul Hakim. Perbezaan antara dua ini. Okey, perbezaannya adalah di jarak dan ummah. Jarak, timeline yang berbeza, dan ummah yang berbeza, tetapi satu bangsa. Sebab kita menceritakan tentang Semenanjung Arab. Bila menceritakan Semenanjung Arab, walaupun dah berbeza jauh beribu-ribu tahun berbeza, tetapi konsep ataupun damian ataupun keturunan itu masih lagi melekat. Masih lagi wujud pada individu itu, iaitu keturunan Proto-Arab itu. Jadi mengikut Al-Jahiz, Al-Jahiz ini adalah seorang ahli adab ataupun adab Al-Arabi, dan kitabnya masyhur adalah kitab Al-Hayawan. Dia ada menyebut bahawasanya Luqman yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu bukan Luqmanul Ad atau bukan Luqmanul Nusur, tetapi Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Justru itu Luqmanul Hakim ini berbeza dengan Luqmanul Ad. Tetapi Luqmanul Ad dan Luqmanul Asim mempunyai dua persamaan, iaitu mereka adalah orang bijak. Luqmanul Ad merupakan pemikir untuk membina Sa'd bin Ma'arib dekat ketika kaum Ad wujud di zaman itu, di Yaman. Dan begitu juga beliau juga pemikir untuk membina Sa'dul Arm
dekat Sabah. Adapun Luqman Al-Hakim, kehebatannya ialah dalam mendidik anak-anak. Kita pun tahu cerita dia macam mana dia naik keldai. Kemudian bila orang kata dia turun, anak dia naik. Bila orang kata lagi dia naik, anak dia turun. Bila orang kata lagi dia anak dia naik, kedua-dua atas keldai. Orang kata lagi dia turun dua-dua. Keldai tak ada apa-apa atas belakang keldai tu kan. Jadi di sini proses tarbiyah. Orangnya berlainan, hidup di zaman Nabi Daud mengikut Al-Jahiz. Luqmanul Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Luqmanul Ad hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Okay. Soalan ketiga. Jadinya sebelum tu jadi persamaan ni ialah kedua-duanya merupakan pemikir dan mungkin sumbangannya berbeza, betul? Sumbangannya berbeza. Lebih kepada empangan, binaan gitu. Lebih kepada engineering. Luqman Hakim lebih kepada pendidikan. Dan tarbiyah. Dan soalan seterusnya ialah berkenaan dengan perbezaan antara Arab Al-Ba'idah dan Arab Al-Aridah. Okey. Ustazah ada sebut sebelum ni, ta'rifan ini telah diberikan oleh Jawad Ali dalam kitab dia Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab ma qabla Al-Islam. Dia sebut apa, dia kata Arab ada 3 dan ini diakui oleh orientalis, ya. Al-Arab Al-Ba'idah, the lost Arab. The lost Arab tadi Ad dan Al-Ula wa Samuda fama abqa. That is the lost Arab. Adapun Al-Arab Al-Aribah itu ialah Ya'rub, Qahtan. Mereka ini dari juzur, dari susur galur Akhfashah. Al-Arfakhshah. Al-Arfakhshad ini ialah anak sulung Sam bin Nuh. Al-Arfakhshad anak ketiga Sam bin Nuh. Lepas Al-Arfakhshad dia ialah Ailam. Lepas Ailam Aram. Sebelum itu Khushun dan Mudar. Al-Akhfash ini kalau ikut dalam genealogi yang Ustazah buat itu, keturunannya, terlahirnya daripada keturunan inilah Abir bin Shalih bin Al-Arfakhshad. Abir bin Shalih. Abir yang dia kata Ibru tu, Abir. Daripada sinilah, daripada Al-Arfakhshad ni. Turun bawah lagi, lahirnya apa? Nabi Khaidir. Nabi Khaidir ini dari keturunan Al-Arfakhshad. Kalau ikut genealogi yang Ustazah buat tu, Nabi Khaidir ni bukan nama Khaidir. Nama dia Balia. Nama dia Balia. Balia Mulkan. Balia anak Mulkan. Balia ibnu Mulkan. Sebab tu Nabi-Nabi ni bukan nama dia yang sebenarnya daripada mak ayah yang letak nama. Quran sebut lain. Antaranya Nabi Khaidir ini. Nabi Khaidir ini namanya Balia bin Mulkan. Mulkan ini, Mulkan bin Falih bin Shalih. Mulkan ini raja yang zalim. Mereka ni yang dalam genealogi saya sebut tu, mereka ini orang-orang hebat. Mereka adalah ketua kabilah, mereka adalah king, raja. Balia ni ketika kecil, Nabi Khaidir ni ketika kecil, dia ni tak ikut cakap Mulkan ni, ayah dia. Sebab ayah dia ni raja yang zalim. Pada suatu ketika, apabila ayah dia kata, Balia kau kena pergi belajar. Daripada istana ke tempat belajar itu tak adalah jauh sangat. Tetapi Balia ni tak pergi belajar dengan ayah dia suruh tu. Balia ni belajar dengan orang lain tengah jalan. Jadi Balia ni dia belajar dengan orang lain tengah jalan sebelum tak sampai lagi tempat ayah dia suruh tu. Jadi dia belajar dengan orang lain. Ya. Satu. Agaknya ini yang malaikat ke apa tak tahulah, dia belajar dengan orang lain. Dan Balia ini pernah berkahwin. Ustaz baca dalam Tarikh Tabari. Pernah berkahwin tetapi dia tak duduk sekali. Dia bukan kerana perempuan tu tak cantik ke, okey semua, tapi dia minta dengan baik nak bercerai. Dia tak nak ada isteri. Balia ni. Dia tak nak ada isteri dan dia bercerai. Dia tak sentuh pun isteri dia. Dia mengembara. Kenapa boleh nama Khaidir tu? Khaidir kerana dia pernah terdampar di sebuah pulau. Dia pernah terdampar di sebuah pulau, dia tidak ada makanan. Jadi dia makan semua apa lumuk-lumuk semua dan dia pernah minum air kehidupan. Jadi kita tengok cerita ni, kisah Nabi Khaidir ni,
Kan cerita The Pirates of Caribbean tu, Ya. kan tak pernah ada air kehidupan itu, ya, warna hijau tu. Jadi Western dia ambil cerita-cerita yang serpihan ini dijadikan cerita, dijadikan core kepada meja kepada info dalam cerita dia. Kita melihat ia serpihan. Sebab apa? Sebab kajian Western ini dia tidak melihat kepada tauhid itu. Dia ingin melihat kepada sesuatu yang teruja, sesuatu yang menyeronokkan bila kita mendengar dan melihat. Itu saja. Sebab tu Ustazah pernah bincang dengan pihak production. Kita perlu ketengahkan info-info yang berbentuk tauhid ini. Ya, sebab kita orang Islam. Ya. Jadi bila balia itu dia tak minum, dia mengembarlah. Ustazah baca dalam kitab Misal Melayu. Saya baca juga dalam kitab Salatun Salatin tu kan. Dia ada cerita bahawasanya Nabi Khidir ini pernah jumpa dengan Raja Surah. Ya. Dan macam-macam lagi. Sampai sekarang dia masih hidup. Nabi Khidir tidak mati. Ya. Itu kisahnya balia tadi. Daripada jujur Syalih tadi, dia ada satu lagi jaluran lain turun tu kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya Ibrahim alaihissalam ni asal daripada Arfakhshad. Maksudnya apa? Daripada kan Nabi Ibrahim tu ayah dia nama Tarikh. Ya. Ayah Tarikh nama Nahor. Ustazah tulis dalam jurnal Nahor 1. Nahor pertama. Lepas Nahor pertama, Tarikh dalam Quran disebut Azar. Tengok nama lain. Dalam Quran disebut Azar. Dalam Bible disebut Tarikh. Ayah Nabi Ibrahim yang menyembah berhala tu. Jadi Tarikh ni melahirkan 3 orang anak. Haran, Nahor 2 dan Ibrahim alaihissalam. Okay. Haran ini ada anak Mikah, ada Ikah. Yang saya kata Sarah tadi. Lut. Ikah bukan Mikah. Ikah itu Sarah, sorry. Mikah itu ni puteri raja ni, puteri. Berkahwin dengan Nahor. Dia kahwin dengan pakcik dia. Dalam jenazah Ustazah buat. Nahor kahwin dengan Mikah. Ikah kahwin dengan Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah. Itu mengikut pandangan lah. Jadi saya ambil mana yang kuat. Itu cerita dia. Jadi kalau kita tengok, daripada Arfakhshad ini melahirkan Ibrahim alaihissalam. Itu mengikut data yang dikemukakan oleh pendeta Taurah mengatakan Ibrahim alaihissalam lahir daripada jujur, daripada lain Arfakhshad. Adapun pandangan lain mengatakan dia lahir daripada lain Aram. Daripada lain Aram. Apapun pandangan yang kita baca ataupun kita analisis, kita mesti mempunyai kata sepakat yang mana banyak diguna orang. Sebab kita tidak pernah hidup di zaman itu. Dan kita mendapat angka pun dalam bentuk sirka. Apa maksud sirka? It's all about. It's lebih kurang. Sebab ini sejarah. Kita tidak berada di tempat itu. Ini bukan sains. Kalau hard sains, dia mesti 2 campur 2 mesti 4. Dia tidak akan jadi 4.1. That is hard science. Tetapi sejarah, social science, dia boleh tarik. It's all about, it's circa, lebih kurang. Dia mesti ada ukuran itu. That is social science. Okay. Apa lagi ya? Ustazah nak itu, Dr. Fi? Sekarang kita apa? Ada lagi ya masa? Ada soalan lagi sebenarnya. Ya? Soalan dia, soalan baru saja diterima, iaitu kenapa Imam Syafi'i pergi belajar bahasa Arab dengan Bani Huzail, mak Imam Syafi'i Fatimah, kaum Azliyah ada kaitan dengan kaum dari Yaman. Prof tahu tak kaum yang mana? Dia mungkin soalannya yang pertama ialah kenapa Imam Syafi'i belajar bahasa Arab dengan kaum Bani Huzail? Dan adakah kaumnya ada kaitan dengan kaum dari Yaman? Okey. Terima kasih pada soalan tu. Huzail ni adalah
tujuh sab'atul ahruf. Sab'atul ahruf itu sab'atul lughat. Dia ada huzail, dia ada tamim, dia ada bahasa yang digunakan dalam Quran ada sab'atul ahruf. Antaranya bahasa lahjah huzail, lughatul huzail. Maknanya ini termasuk dalam bab nahu ni, dalam fiqhul lughah, bab nahu. Sab'atul lughah ini antaranya ialah kaum Huzail. Dia ada Huzail, Tamim, dia ada dia ada 7 itu, dan kaum ini diiktiraf dalam bacaan, diiktiraf di dalam bacaan Al-Quran. Maknanya kalau kita jumpa surah itu satu ayat kata dibaca berbeza. Kenapa ini dibaca baris atas? Kenapa yang tu dibaca baris depan? Ini bacaan daripada Tamim. Lughah Tamim dia panggil. Lughah Huzail. Lughah Hijaz. Dia ada. Bacaan Hijaz macam mana? Bacaan Huzail macam mana? Bacaan Tamim macam mana? Benda ni disebut miraran dalam kitab Syarah Ibn Aqil. Ustazah ajar Syarah Ibn Aqil ni. Jadi, dia ada sab'atul lughat. Tetapi kenapa ada sab'ah ini ada masalah sedikit. Bila Ustazah ajar dalam kitab Madaris Nahwiyah di Syauqiddif, yang ketujuh itu, saya ambil kitabnya. Ya. Madaris Nahwiyah, ini kitab memang maklumat banyaklah dalam ni. Dia sebut sab'atul ahruf. Dia sebut. Tetapi Al-Basriyun, orang-orang Basrah yang mutasyaddid, yang mutasyaddid dalam penerimaan hukum hakam dalam membuat hukum hakam nahwu ini, menolak yang nombor 7 tadi. Kaum yang nombor 7 tadi. Dia difitnah. Mereka difitnah. Kaum yang nombor 7 itu difitnah. Jadi tinggallah sittatu ahruf sahaja. Walaupun surah walaupun hadis Rasulullah sebut sab'atu ahruf. Tetapi Huzail ini termasuk dalam sittah tadi. Maknanya lughah Huzail ini kuat. Ya. Ustazah tidak pasti adakah di Yaman atau sebagainya, tetapi lughah Huzail ini dia mesti berada di kawasan Yaman, Hijaz. Kalau Hijaz dipanggil Hijaz. Lughatul Hijaz. Lughatul Tamim dekat bahagian utara sikit. Lughah berkemungkinan besar Huzail ini di kawasan selatan. Dan Imam Syafi'i pergi belajar dengan kaum kabilah Huzail ini kerana dia terdiri daripada sittatul ahruf tadi. Dia terkeluar, dia masih dalam sittah. Maknanya yang zahfah, yang ke-7 itu zahfah. Saya baru ingat. Saya ngajar kitab ni ada zahfah. Lughah zahfah itu Al-Basriyun, orang-orang Basrah yang mutasyaddidun, ulama-ulama Basrah yang pakar dalam nahwu menolak yang ke-7 tadi. Sebab ada sedikit pertikaian. Jadi Huzail termasuk dalam sittah. Itu saja. Dia merupakan Alhamdulillah. Daripada Quran. Itu. Alhamdulillah, kita jam menunjukkan 3.53 dan kita sudah selesai untuk sesi revolusi bahasa dan asas tamadun siri ketiga. Dan buat pengetahuan rakan-rakan, insyaAllah kita masih lagi ada lebih kurang 3 siri revolusi bahasa dan asas tamadun, dan akan berlangsung setiap hari Jumaat. Dan insyaAllah kita sudah selesai. Dan untuk maklumat kepada rakan-rakan, kalian boleh dapatkan buku ni di PKPM. Kami ada di ruang komen tu kami ada letak pre-order. Kalian boleh menghubungi orang-orang kami. Dan juga terdapat genealogi. Kalau buku ini berharga RM65, genealogi harganya dalam RM1,000. Kalian boleh order dan insyaAllah insyaAllah akan dihantar selepas PKP. Boleh pre-order sekarang. Dan saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini, dan banyak maklumat yang kita dapat, terutamanya kita telah berkesempatan untuk membaca syair-syair yang menarik, yang membongkar tentang kewujudan Nabi Hud dan beberapa peristiwa penting.
dan pada masa sama kita telah berkenalan dengan Luqmanul yang mana sebelum ni kita mengenali Luqmanul Hakim, tapi kita telah berkenalan dengan Luqman yang baru, dan moga-moga hari ini kita dapat terinspirasi dengan dua orang tokoh ini, dan pada masa yang sama sebelum untuk kita melanjutkan siri kita yang seterusnya, saya rasa eloklah kiranya untuk kita mengulang kaji kembali apa yang telah dipelajari sebelum ini, supaya kita mampu bersedia dengan perbincangan akan datang, terutamanya tarikh-tarikh ataupun nombor-nombor yang agak sukar untuk kita hubung kait antara satu sama lain. Kita boleh ulang kaji sebelum ni, dan insyaAllah saya rasa itu saja untuk hari ini. Wallahu alam, dan kita bertemu lagi pada hari Jumaat pukul 2.30 pada minggu hadapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.